Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, terlebih dahulu terima kasih pada pengerusi majlis. Dah hilang terus sekali dengan dia punya rostrum. Yang Ustazah hormati lagi kasihi, yang dimuliakan Tengku Orang Kaya Mahabijaya Daerah Sepang, Tengku Datuk Profesor Dr. Jamaluddin bin Tengku Mahmud Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah, beserta isteri. Yang Ustazah hormati pengerusi Masjid Raja Haji Fisabilillah dan orang besar daerah Sepang, dan isteri Tuan Puan Hajah Faridah Abdul Hamid, pengurus Masjid Al-Fadil Ustaz Muhammad Ali bin Muhammad Yunus, ahli lembaga tadbir Masjid Raja Haji Fisabilillah, para pegawai pengurusan Masjid Raja Haji Fisabilillah, Ketua Biro Muslimah Puan Saidatul Nur Rahim, dan serta ahli jawatankuasa Biro Muslimah, seterusnya para ibu, ayah, tuan-tuan, puan-puan, adik kakak, anak-anak yang dikasihi sekalian, hadirin hadirat, sama ada yang mengikuti secara langsung di Masjid Raja Haji ataupun yang sedang mengikuti kita insya-Allah dalam melalui platform online kepada semua sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-puan? Baik alhamdulillah. Hari ni tak kerja? Tajuk kita ibu bekerjaya kan? Dia nak tanya juga. Tak kerja ke hari ni? Pinggan dah basuh dah? Kain dah sidai? Alhamdulillah. Makna dah buat kerja dah lah. Alhamdulillah sahabat-sahabat tuan-puan sekalian. Ustaz nak mulakan dengan beberapa rangkap pantun dulu. Mungkin pantun ni bagi sebahagian orang lain dah biasa dengar. Tapi Ustaz rasa Pak Engku belum dengar lagi. Dan Mak Engku Jadi Ustazah bagilah pantun ni khusus untuk tuan-puan sekalian. Minta alamat si gadis ayu. Siapa gadis ayu kat sini, angkat tangan. Masya Allah, semua perasan Okey, baliklah pada pantun tadi Minta alamat si gadis ayu, muslimin muslimat, I love you. I love you fillah, uhibbukum fillah. Okey, tak habis kat situ, sambung sikit lagi. Dalam perahu tertumpah kuah, bukan setakat I love you, tapi muah-muah-muah. Orang perempuan dia nak lah macam tu disayangi, dihargai. Alhamdulillah, mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian, pertemuan kita ni banyak sangat ganjaran-ganjaran pahala dia. Kita iktikaf, pahala. Allahu Akbar. Kita solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat duha, pahala. Kita duduk dalam majlis ilmu, Masya Allah, subhanallah, barakallah fikum,
Terlalu banyak ganjaran yang Allah akan berikan. Bahkan kita bertemu dalam majlis ilmu ini, bersilaturahim bersama-sama dengan kita. Ada sebuah hadis qudsi yang menyebut, wajabat mahabbati lil mutahabbina fi. Wajib, dijamin akan dapat kasih sayangku, yakni kasih sayang Allah kepada orang yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tadi Ustazah ungkapkan, bukan sahaja nak buat pantun, ya. Ustazah ungkapkan, I love you, uhibbukum fillah, supaya kehadiran kita pada hari ini antara lain adalah membina silaturahim semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan silaturahim sebab nak selfie. Selfie dah sudah dah tadi. Ya, julung-julung kali semua program Ustaz pernah pergi, inilah tempat yang dalam tentatif bergambar mula-mula sekali. Ingatkan tadi lepas bergambar boleh balik. Bagi makan ni terus jamuan. Masya Allah, itu dalam tentatif ya tuan-puan ya. Subhanallah. Ambil gambar dulu. Maknanya ni di antara majlis yang penganjurannya sangat memahami cita rasa wanita. Dia kalau dah 2 jam sekarang, oning dah rengot. Ambil gambar pun dah tak lawa. Jadi betul. Ambil dulu-dulu. Segar-segar, fresh-fresh ni kan. Belum tidur lagi kan? Ke dah tidur dah? Belum start ceramah, jangan tidur dulu. Ya. Jadi kalau korang dah tidur, dah tersengguk, oning dah tak betul, dah lapar, dah apa, dah tak lawa dah. Jadi alhamdulillah, penganjur kata, Ustazah, masuk je dewan, kita ambil gambar dulu. Selesai kerja Ustazah. Ya. Baik. Tuan-puan yang dikasihi sekalian, bukanlah tajuk dia macam sangat formal. Ini macam seminar tajuk. Apa tajuk dia tadi ya? Cabaran wanita dalam rumah tangga dan kerjaya. Ini tajuk seminar tuan-puan. Seminar pagi sampai petang. Tahan tak nak duduk sini sampai petang? Boleh ya? Masya Allah, bagusnya. Tapi jadi tajuk kuliah khas. So Ustazah cuba kompreskan. Dan Ustazah tak nak terlalu formal tuan-puan sekalian ya. Jadi Ustazah nak berbicara tu lebih pada bentuknya perkongsian. Dan tuan-puan jangan lupa tuan-puan ada tugas. Apa kerja tuan-puan? Cuba jawab. Tuan-puan duduk ni, apa kerja tuan-puan? Apa kerja tuan-puan? Mendengar. Okey, lagi? Menulis. Jangan membuat dulu, nak buat apa? Ya, menulis. Lepas tu apa kerja lagi? Bertanya. Fikir nak tanya apa lepas ni, sebab lepas ni tentatif kita ada ruangan soal jawab. Mana yang Ustazah boleh jawab, insya-Allah Ustazah cuba jawab. Kalau tak boleh jawab, kena cakap tak mampu jawab. Kita tanya dengan orang yang lebih arif. Kita cari jawapan bersama insya-Allah. Boleh? Jadi sahabat-sahabat sekalian, wanita bekerjaya, wanita berumah tangga. Ustazah faham tidak semua orang ada kerja yang formal. Cuba kita tengok siapa kat sini dia bekerja betul-betul. Yang masuk kerja pukul 7 pagi tu kan, 8 pagi sampai 5 petang, angkat tangan. Tinggi-tinggi. Ini memang bekerja betul-betul lah ni. Bos bagi datang. Macam mana? Kerja petang. Oh, pagi boleh datang. Oh, ni shift lah. Dekat hospital. Okey, ni kerja shift. Okey. Yang dia tak bekerja, dia tak ada bekerja, ada apa? Dia tak bekerja kerajaan, dia tak bekerja swasta. Tapi dia kata dia ni bekerja. Jangan cakap dia tak bekerja.
Ya. Angkat tangan yang golongan tu. Ustaz nak survey dulu. Wih, ramainya. Tengah hari ni masak tak, Kak? Tak, Okay, tak apa. Nanti bagi surat Ustaz sign. InsyaAllah suami tak marah. Ya, bagilah sign kat mana-mana. Tudung boleh. Ni bukti bang, saya pergi dengan ceramah. Oleh kerana bukanlah semua yang mendengar ni tuan-puan, dia memang kerja tetap. Macam ustazah kerja pensyarah kanan UTM 23 tahun, tapi last year bersara pilihan. Maknanya bukan kata bekerja yang tetap, ramai yang bekerja sendiri, bisnes ataupun menjaga rumah tangga. Maka ustazah punya approach tuan-puan, bila ustazah bercakap tentang wanita berkerjaya dan berkeluarga, sebenarnya maksud kita adalah wanita multitasking. Apa maksud dia? Macam-macam kerja dia buat. Kita belum masuk Negeri Sembilan kan? Kita pinggiran. Tersilap pula pasal hari Ahad hari tu kat Nilai. Nilai dah masuk Negeri Sembilan. Ni baru saya berjaya. Kena cakap KL baliklah. Jadi approach kita adalah wanita multitasking. Maksud dia apa dia? Banyak peranan dia. Banyak kerja dia. Dia berniaga juga, jual Tupperware. Ya, dia ada direct selling dia lah, macam-macam lah. So termasuk semua ini, sekarang kita nak menghadap satu tajuk. Ya, kita nak sama-sama mengharmonikan, memberi pencerahan tentang apa sebenarnya cabaran dan solusi wanita yang berkerjaya tadi, tetap ada kerjaya, multitasking, dan berumah tangga ataupun berkeluarga. Setuju macam tu tuan-puan? Jadi semua termasuk dalam apa yang ustazah nak bicarakan pada pagi ini. Namun sebelum tu ustazah nak bagi booster dulu. Pernah dengar perkataan booster? Selalunya booster ni apa benda? Suplemen, vitamin. Oh, COVID. Subhanallah. Ya, ni apa? Vaksin. Ya. Jadi ustazah nak bagi booster dulu. Sebab ustazah nak pergi ni tuan-puan, kita nak kompreskan apa yang kita nak bincang. Kita nak kompres. Jadi ustazah pilih nombor 1 tuan-puan, apa dia? Booster terus. Bagi booster. Booster ni tuan-puan berkait dengan hati ataupun ketenangan hati kita. Kalau hati kita tak tenang, ada kerja, tak ada kerja, sibuk, tak sibuk, semua tak menjadi. Kalau hati kita tak tenang. Semuanya kena dihadap oleh hati yang tenang. Hati yang ada keimanan. Barulah insya-Allah sebanyak mana pun peranan, tanggungjawab, kerja, insya-Allah kita akan dapat laksanakan dengan baik. Jadi ustazah pilih pagi ni tuan-puan sekalian, booster kita adalah salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Kumpulan marhaban angkat tangan. Seorang ni kumpulan marhaban. Ni bukan kumpulan ya. Okey, ustazah harap sahabat-sahabat tuan-puan boleh angkat suara untuk kita selawat secara beramai-ramai. Dan selawat yang ustazah pilih adalah salawat Adnani. Ya, selawat yang kita menggambarkan Alhamdulillahillazi a'tani. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan kepada kita satu nikmat yang agung, iaitu nikmat adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nikmat kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam kesibukan kerja, sibuk ngurus anak, sibuk ngurus diri sendiri, mungkin terlupa kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lupa kat kita. Jadi mari sama-sama tuan-puan sekalian kita bersalawat yang
selalunya dipanggil sebagai selawat adnani. Kalau tak tahu atau tak pasti, boleh Google lah. Masa ni lah boleh menggoogle. Ya, selawat adnani. Boleh? InsyaAllah. Sallallahu Alhamdulillahilladzi atani hadzal ghulam at-tayyibal ardani wa ala ali Muhammad. Kalau ustazah panggil muslimah, boleh tak muslimah jawab, ya ustazah? Boleh? Supaya fokusnya tidak lari. Kita cuba ya. Muslimah. Baiknya. Kalau suami panggil macam ni tak jawab? Macam tu. Okey, alhamdulillah. Okey, muslimin pula kita nak test. Jangan pula muslimin rasa menyesal datang ya. Muslimin. Masya Allah Pak Engku, terima kasih Pak Engku. Ya Allah Pak Engku. Allah Pak Engku, tawaduknya Pak Engku ya. Menyaut juga ustazah panggil ya. Padahal Masya Allah ya. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Okey, boleh? Dah cuba elakkan daripada memanggil muslimin lah lepas ni ya. Saya panggil muslimat je. Ya, muslimah. Baik. Apa situasi wanita? Maknanya baguslah muslimin dengar kan supaya faham kan. Apa situasi wanita yang multitasking? Dia ada suami, nak kena khidmat dengan suami. Dia ada anak, nak kena didik anak, nak kena jaga anak, nak kena besarkan anak, nak kena pantau anak. Dia ada mak ayah yang dia masih kena menjaga, harus menjaga kebajikan mak ayah dia. Dia ada jiran, dia ada sahabat, dia ada adik-beradik, dan dia ada kerja. Dia ada bos, dia ada staff, dia ada klien, dia ada customer, dia ada patient, ikut kerja yang dia buat. Saya cuma nak tanya tuan-puan, pernah tak kita menganalisa? Ya, nampak macam ilmiah lah sikit. Sebab memang kena macam tu. Apa yang kita kena buat tuan-puan sekalian adalah identify, mengenal pasti. Ustaz bagi laju-laju ideal, I-D-E-A-L. Sebab Ustaz bukan nak urai yang ni. Tapi Ustaz bagi laju-laju je. I-D-E-A-L. I apa dia? Identify. Kita memang kena kenal pasti. Apa situasi yang telah berlaku pada saya? Saya ni pukul 5 dah kena bangun. Lepas tu siapkan breakfast. Lepas tu nak pergi kerja. Lepas tu kan kat kerja, Allah melambat ni file-file nak kena buat. Sekarang dapat pula telefon daripada cikgu sekolah kata anak tak perform. Itu belum masuk lagi bergaduh dengan grup WhatsApp yang entah macam-macam lah kat office tu pula. Itu belum masuk niat pergi kerja, ya Allah janganlah aku jumpa dengan leha. Jauhkanlah aku daripada leha. Wal iyazubillah. Nak bagi tahu ada benda yang tak kena dekat tempat kerja. Tuan-puan, pernah tak kita identify situasi ini? Sebab I yang pertama adalah identify. D, I-D-E-A-L. Ideal ya. D apa dia? Describe. Analisa. Kena baca. Apa dah berlaku kat aku ni? Macam mana aku nak hadapi semua ni? Kalau begini situasinya, apa yang aku nak buat? Kenapa ustazah cakap pasal ideal tuan-puan? Identify, describe, analisa, E, evaluate, nilai balik. Ke aku ni mengambilkan boreh je ni? Ya? Aku kerja-kerja ni sebenarnya hanya menambah hutang je. Nilai. Aku berniaga ni modal je habis. Kalau macam tu biar aku buat NGO. Kebajikan tentu pula dapat pahala. Evaluate, nilai. I-D-E-A, action. Apa dia action?
ada tindakan. Setelah kita identify, setelah kita describe, setelah kita evaluate, actionnya apa? Mana boleh tuan-puan, action kita sama je masa anak dara dengan masa dah beranak 5. Saya memang macam ni bang, lepas subuh kena tidur, kalau tak saya pening. Oh, memang mak saya pun bagi dulu masa kaya anak dara dulu. Itu maknanya tak buat kerja yang Ustaz suruh ni. Tak identify ke, tak describe ke, tak evaluate ke. Soal keberkahan. Action dia akan berbeza bila 3 ni kita buat. L apa dia? Learn. Belajar. Kenapa ya tuan-puan ya? Sebab ustazah bekerja tuan-puan. Ustazah dah pernah bekerja lah. Yang formal 23 tahun. Ustazah nak kata dah pernah kahwin, memang dalam perkahwinan. Dah pernah lah kahwin tu, maknanya dalam perkahwinan. Ya? Pernah dah mengandung, bersalin, menjaga anak, ya, semua. Alhamdulillah, dah lalui dah benda tu. Dan subhanallah, kadang-kadang Allah beri kita lalui tu untuk jadi apa dia? Panduan dan pelajaran kepada orang lain. Ustazah berkahwin tahun 1998. Boleh tulis lah. Ustazah tengok ni wajah-wajah ni, anniversary mesti hantar hadiah ya, jangan tulis saja. 20 hari bulan 6. Perkahwinan yang tidak ada kenduri, tak ada pelamin, tak ada baju pengantin, tak ada nasi minyak. Itu boleh rujuk dalam buku jodoh. Cari kat kedai buku jodoh. Ya, nanti tengok kenapa Ustazah kahwin macam tu. Bukan kat sini Ustazah nak cerita. Ustazah kahwin tahun 1998. Kahwin bulan 6. Tahun depannya tu 1999 bulan 4 Ustazah dapat anak sulung. Bersamaan dengan Ustazah masa tu sedang buat master dekat UM. So Ustazah hamil, sedang belajar. Tahun 99 anak pertama, tahun 2000 anak kedua, bulan 5, anak pertama bulan 4, tahun depan bulan 5. 2001, bulan 5 juga, anak ketiga. Ya, 2002, keguguran. 2003, anak keempat. 2004, keguguran. 2005, anak keberapa tadi? Anak kelima. Lepas tu 2007, 2009, 2010 campur semua, Ustazah hamil 11 kali. Tapi yang adanya 7 orang. Ya, maknanya ada keguguran yang dah besar sangat, ada yang masih lagi sebelum 3 bulan. Dan tahun 2001 Ustazah sudah mulai bekerja, ataupun tahun 2000 macam tu. Dan sudah pun menjadikan dakwah ni memang itu sebagai satu minat Ustazah dan tanggungjawab. Jadi nampaklah dia punya multitasking tu kat mana. So apa yang Ustazah nak cakap tuan-puan, semuanya bertitik tolak kepada macam mana cara kita manage otak kita. Sebab itu saya kata 5 tadi, ideal, identify. Orang yang tak nak manage, menguruskan cara dia berfikir, dia tak ada masa nak identify. Dia mengharung hidup ni dengan, ikutlah apa nak jadi-jadilah. Kenapa kerja kat sini kak? Nak buat macam mana? Kalau tak nak kerja kat mana lagi? Ni je yang lulusnya temu duga. Sedangkan kita ada jawapan yang lebih baik insya-Allah. Kita ada jawapan yang lebih baik. Kenapa kerja kat sini kan? InsyaAllah tempat ni lah yang bernasib baik, mendapat manfaat daripada diri saya. Okey, lebih baik. Kita tak downgrade diri kita dengan jawapan tu. Tapi sebab kita memang, minta maaf ya tuan-puan, tak kisahlah siapa-siapa, bahkan Ustazah belajar daripada kesilapan Ustazah juga, kita malas berfikir. Bila kita malas berfikir, kita melalui sebuah kehidupan tanpa berfikir panjang. Setuju tak ibu-ibu sekalian? Tak nak berfikir. Mana lebih cantik? Kehidupan yang dirancang, difikirkan baik-baik, ataupun orang kata apa, sembrono je lah, ikut je lah, apa nak jadi-jadilah.
Dia marah, aku marah. Kan senang macam tu kan. Maknanya kita tak boleh nak identify kelebihan yang kita ada, kelemahan kita, situasi kita. Tak boleh nak describe, tak boleh nak analisa. Kalau macam ni nak buat macam mana Kalau begini sepatutnya macam mana? Itu describe, menganalisa keadaan kita. Bahkan bila kita tak buat yang ideal ni tuan-puan, kita selalu salah pembanding. Lagi sakit. Salah pembanding. Kita ada anak 5. Bandingkan kesenangan orang tak ada anak. Senang jadi timah. Ya, tak payah nak bangun pagi buat susu anak. Itu memang akan menyakitkan. Kenapa? Kita salah banding. Bestnya jadi dia. Ya, macam ustazah pernah tuan-puan pergi ke Dubai dan Abu Dhabi masa tu. Program dengan warga Malaysia kat sana, termasuk Singapura juga. So ustazah berjumpa dengan siapa Kebanyakannya adalah isteri-isteri pilot. Besar golang golang yang besar, cincin yang besar. Faham maksud saya kan Dan Masya Allah, mereka tak bekerja, suri rumah tangga sepenuh masa. Tak tahulah, ini usaha agak-agak je. Sambil tanya-tanya kat kawan-kawan pilot tu lah. Macam tu lah kehidupan mereka. Mereka menguruskan anak-anak dan keluarga. Suami memberi keperluan mereka lah. Maknanya mungkin kalau nafkah zahir tu banyak lah kot Ustaz rasa mau 3-4 ribu sebulan atau lebih. Tengok kegelang dia tu lah. Kan, tengok kegelang banyak ni dapat ni. Tengok ke bag dia, ke dia punya personality, image dia tu kan So Masya Allah. Kalau cuti panjang, cuti sekolah, balik Malaysia. Lepas tu boleh round the world. Sebab suami pilot kan, terdetik tak dalam hati kita, bestnya suami kita pilot juga. Dia pilot kereta bawa Grab. Kalau kita salah pembanding, kita akan sakit. Bandingkan diri kita dengan orang yang suami dia pilot. Tak payah banding macam tu. Dalam bab dunia, Allah suruh apa? Tengok orang lebih susah daripada kamu. Itu describe, analisa. Dalam kondisi saya tak boleh banding diri saya dengan orang yang lebih senang hidup dia, lebih mewah, lebih kaya. Nanti saya lebih sakit. Saya lihat orang yang lebih susah. Untuk saya belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Balik pada tadi tuan-puan, poin besar dia kat mana? Berfikir. Kalau kita sayangkan diri kita, mulakan berfikir, merancang, memilih apa yang terbaik untuk sikap kita, attitude kita, apa yang terbaik untuk diri kita, biiznillah, dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ustazah dah bagi IDEAL untuk organize kita punya minda supaya boleh berfikir secara sistematik. Boleh? Identify modal apa yang aku ada. Aku ada anak. Anak adalah aset aku. Aku ada masa yang banyak. Masya Allah, masa adalah modal aku. Orang lain sibuk-sibuk, mungkin dia tak dapat modal masa macam aku. Tapi aku ada modal masa untuk aku manfaatkan. Semua tu akan datang bila kita manage kita punya fikiran. Ulul albab, orang yang ada akal. Dalam Quran banyak sebut liqaumi yatafakkarun. Ini adalah untuk orang yang berfikir. Tak berfikir, tak dapat. Sebab tu kita datang kuliah bagus juga tuan-puan. Dia datang kuliah ni umpama macam ni. Ustazah tolonglah fikirkan ustazah. Dia umpama macam tu Ustazah datang kuliah ni berfikir tuan-puan. Apa nak cakap, apa nak share ni. Jadi datang kuliah ni umpama tolonglah fikirkan ustazah. So tulis je lah. Ustazah dah tolong fikir dah. Alhamdulillah. Baik. Jadi daripada kita punya fikiran tadi, kita tengok apa yang sebenarnya jadi kat aku ni.
So kita dapat buat sedikit kesimpulan. Tak boleh cerita panjang-panjang, ya, sebab Ustaz nak cakap pada solusi, ya. Apa yang berlaku pada kita ni, wahai ibu dan ayah, termasuklah samalah muslimin muslimat. Yang berlaku pada kita adalah kita dah multitasking, banyak kerja, banyak peranan. Sebab tu datang kuliah ngantuk, tidur. Sebab apa? Sebenarnya tak cukup tidur. Lalu apa yang berlaku kepada kita? Yang berlaku pada kita adalah, dia panggil apa dia? Burn out, kan? Muslimin muslimat jangan risau pasal cahaya matahari, ya. Sebab Ustaz tahu dalam fikiran tu. Tak kasyaf tapi boleh agak. Ustaz dah biasa sebab subhanallah, bila Ustazah cek darah, vitamin yang Ustazah kurang adalah vitamin D. Sebab, ni doktor cakap ni, Doktor Datuk Faridah Gleneagle, dia kata apa? Ustazah selalu duduk tempat tertutup. Ya, tidak terdedah kepada cahaya. Sekarang ya, dah terdedah pada cahaya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tak apa, jangan risau, ya, insya-Allah. So ini adalah subhanallah, sambil saya ceramah Allah bagi nikmat vitamin. Kira tak vitamin dah pukul 11 ni. Harap-harap vitamin, ya Allah, ya. So apa yang berlaku adalah burn out. Burn out ni bahasa mudah dia adalah, bahasa Negeri Sembilan, ponek. Ponek. Penat. So tired. Allah, orang saya berjaya ni, Kak. Ponek tak faham pada jiran tu dengan nilai tu. Sangat penat. Penat, betul tak penat? Ya Allah, subhanallah, tuan-puan, penat. Apa yang penat? Mental penat. Fizikal penat. Emosi penat. Spiritual penat. Social engagement penat. Komunikasi penat. Semua penat. Result dia teruk. Itu yang bila balik kerja anak panggil Umi. Apa Umi? Malah. Jangan main-main, tuan-puan. Anak panggil Umi ni nikmat. Kok dia panggil orang lain besok? Puas pula. Cari Umi. Dulu cari Umi marah. Sebab orang penat, tuan-puan. Orang dah burn out. Jadi bila dia penat, tuan-puan, result dia semua tak cantik. Nampak? Untuk kita analisa diri kita, maknanya kita dah burn out, penat. Ciri-ciri penat, ya, tuan-puan. Apa dia? Sakit dan lenguh tengkuk, tegang di bahu dan sengal pinggang. Semua ada, kan? Betul lah, Ustazah. Tengkuk saya selalu sakit. Pinggang saya sengal. Belikat saya sakit. Ini nak bangun susah ni. Hati-hati, ya, orang sebelah tolong membantu. Kalau Ustazah duduk macam tuan-puan ni, saya cakap terang-terang, ya, Ustazah selalu pergi juga. Dulu Ustazah pergi Darul Syifa. Masa tu arwah Tuan Guru Harundin masih ada. Sempat belajar 4 bulan dengan beliau. Lepas tu beliau dah sakit. Bayangkan duduk daripada maghrib sampai 10 malam. Ustazah dengan anak perempuan Ustazah. Lepas tu adalah grup yang dia duduk atas kursi. Ustazah selalu pandang grup tu. Ustazah kata, Ustazah tanya, akak umur berapa, Kak? 60, 50 lebih. Sebenarnya Ustazah tanya tu ada maksud. Kalau umur Ustazah sama dengan dia orang, Ustazah pun nak ada kursi juga. Sebab tak boleh duduk bawah lama-lama. Ustazah baru duduk kurang setengah jam macam tu pun dah kebas. So Ustazah kat Darul Syifa tu, Ustazah tak duduk atas kursi, tapi Ustazah duduk bersandar dengan orang yang duduk atas kursi. Ustazah bersandar kat dia. Maaf ya Kak, ya, tak boleh. Sebab apa nak kena lunjuk kaki lah apa. Subhanallah. Sebab daripada kerja, tuan-puan, 5:30 petang, hanya tukar uniform Darul Syifa aja balik rumah. Lepas tu terus naik kereta, 1 jam perjalanan, jam, bayangkan Gombak ke Bangi. Subhanallah. Exhausted, burn out, penat.
Itu realiti. Penat, penat, penat. Penat mental, penat fizikal, cepat marah, mudah tersinggung. Ada masalah tidur. Bukan susah tidur, tapi masalah tidur. Kenapa saya kata masalah tidur? Sebab dalam kuliah boleh tidur. Senang je, tak ada siapa-siapa dodoi kan? Duduk je, penceramah baru je Assalamualaikum, dia dah tenganga dah. So dia kan masalah susah tidur. Dia hanya masalah tidur. Tidur tempat tak sesuai. Patut tidur atas katil malam-malam, yang itu payah. Jadi masalahnya bukan susah tidur, tapi masalah tidur secara keseluruhan dia. Itu sebab dia penat, burn out. Dan dia tidak ada motivasi pun sebenarnya. Jadi ibu kurang motivasi, jadi pekerja kurang motivasi, jadi sahabat kurang motivasi. Maksud kurang motivasi, dia tidak ada satu momentum untuk buat yang terbaik. Lonjakan tak ada. Subhanallah. Tak ada lonjakan, tuan-puan. Orang sibuk-sibuk penat-penat ni, bukan terfikir pun nak datang kuliah ni nak kena bawa apa, duit infak. Betul tak? Jadi apa yang berlaku? Salah beg bawa. Lagi teruk. Alamak, beg ni tak ada beg duit. Beg ni banyak. Alamak, beg ni duit lain pula, duit ni lah. Sebab apa? Dia tidak well managed. Dalam otak dia macam komputer yang folder dia tak tersusun. Dia penat. Ustaz dah lalui semua tu, tuan-puan. Dah lalui dah. Muda lagi masa tu, ya Allah. Sebab terlalu banyak berfikir, Ustaz cakap dengan anak-anak Ustaz yang besar-besar sikit, Ustaz kata, ya Allah tolong cari adik hilang. Cari adik hilang. Adik yang hilang tu, anak tu umur dia dalam macam setahun lebih, 2 tahun macam tu lah, baru pandai-pandai berjalan mengangkat. Cari adik nak, mana adik nak, adik hilang. Tolong cari, Umi tak perasan dia kat mana. Carilah masuk bilik sana, tengok dekat parking lah, apalah inilah. Sekali abang dia masuk, nampak Ustaz pakai tudung kan? Dia kat dalam tudung ustazah. Nampak kaki dia. Ya Allah Umi, kan tu adik Umi. Bayang. Saya tak terasa apa-apa. Otak. Itu pun dah lalu dah. Bercakap lain, fikiran lain. Pergi ambil kat dalam, ambil dekat dalam apa? Dalam kereta. Padahal kita nak cakap dalam almari. Itu semua adalah kesan daripada kepenatan. Dah lalui, tuan-puan. Orang penat emosi, tuan-puan, cepat tua. Kenapa cepat tua? Sebab emosi dia menjadikan otot-otot dia. Ni satu ilmu lah ya. Ilmu awet muda ya. Boleh? Pak Engku pun bolehlah ambil. Tapi Pak Engku dah awet muda ya. 70-an. Tapi subhanallah sihat. Berkait dengan otot-otot. Orang yang selalu sedih, emosi selalu terganggu, otot dia macam mana nak kata bahasa dia kendur. Dia ke bawah. Cuba buat muka sedih. Macam mana muka sedih? Macam mana rupa muka sedih? Yang sampai kawan kita tanya, kau okey tak? Asal jumpa je, kau okey? Itu petanda ya. Otot kita, muka kita, otot dia lendut. Kenapa? Emosi dia sedih. Kecewa. Rasa dianiaya. Menanggung sesuatu yang tak dapat diluahkan. Apa lagi? Cuba muslimat sekarang luahkan perasaan. Apa lagi? Tekilan. Buat sesuatu yang tak nak pun, tak rela. Rasa tak ada pilihan. Itulah muka dia sekarang. Macam mana? Wah, pula nak buat muka tu kan? Buatlah sekarang muka tu. Jadi, apa yang berlaku tuan-puan? Ototnya semua ke bawah. Semua. Sekarang cuba buat otot ke atas. Senyum. Ceria, positif, semangat, proaktif, ada energi, energetik. Dia akan apa? Otot kita tu akan bekerja. Untuk gambarkan semangat, untuk ceria, untuk senyum, untuk itu, untuk ini.
Di situ awet muda. Tuan-puan tahu, nak bandingkan dengan segala mesin yang ditawarkan dekat hospital, klinik, yang dia kata, tonyoh ni kak, nanti muka kak hilang kedut. Jauh lebih efektif senaman otot. Otot ni. Yang ia berlaku secara semula jadi. Datang daripada emosi. Lepas Ustazah belajar benda tu, saya selalu cakap kat diri Ustazah, kau jangan buat muka sedih. Jangan nak sedih-sedih. Jangan nak berfikiran yang menghilangkan semangat. Yang negatif. Kenapa? Nanti nak kena cover makan vitamin tu lah, buat rawatan tu lah, begitulah. Kenapa? Nak bagi kencang kulit. Nak bagi awet muda. Sebab apa? Sebab kita dah apa ni? Dah menyebabkan benda tu jadi macam tu pula. Sedangkan kita boleh boleh cut cost dengan apa? Jaga kita punya emosi. Saya tengok sekarang muka orang di kiri kanan masing-masing. Semua dah ototnya okey kan? Ini betul tuan-tuan. Ustazah memang lepas Ustazah tahu benda tu kan. Aku ni memang kena senyum. Ya, kena. Itu kita punya kekuatan buat pilihan untuk diri kita. Kita pilih nak sedih ke nak riang. Pilih. Yang berlaku sedang berlaku, telah berlaku. Tapi kita masih ada pilihan. Nak senyum ke nak menangis. Nak ceria ke supaya bila orang jumpa kita orang kata apa? Wih, akak ni Masya Allah. Dia katakan, riang je. Saya sukalah jumpa akak. Sebab kalau jumpa akak, vibe dia tu dengan saya jadi riang. Subhanallah. Ya, ini tak. Kalau kau rasa kau nak menangis, kau jumpa dia. Dia tu pandai buat orang menangis. Pula ada, ya. So, nanti otot kita. Ustaz nak cakap simptom. Okay, so kita tahulah situasi, ya. Apa lagi situasi yang berlaku tuan-puan? Interpersonal issues. Apa dia interpersonal? Masalah hubungan. Masalah karakter. Kenapalah mak saya tu Ustazah asyik marah-marah aja. Iya. Situasi kita tu kadang-kadang menjadi sebab tuan-puan. Perangai kita jadi macam tu. Betul tak? Dulu masa belum kahwin semua lemah lembut kan? Betul tak puan-puan? Kerana lemah lembut itulah suami nak kat kita. Ya, suara macam itik nila. Tak terdengar. Ya Allah, sukalah dengan calon isteri saya, Siti Mah tu. Lembutnya kalau bercakap. Ya, menggigil bulu telinga. Macam tu. Allah lembut. Macam tu. Ya. Tapi ya Allah, bila dah kahwin dengan dia, ada anak 5. Ya Allah, saya sudah kehilangan timah yang dulu. Sebab apa? Sekeras bijih timah. Mungkinlah ada dalam fikiran suami kita macam tu. Kita terpengaruh dengan situasi tuan-puan. Dengan suasana. Betul kan? Sebab apa? Dah nak hadap benda-benda macam ni. Macam inilah jadinya. Baik. So apa yang berlaku? Interpersonal issues. Mulailah. Dahlah kerja banyak. Hubungan dengan suami tidak bagus. Hubungan dengan mertua jadi cabaran dan ancaman yang besar. Hubungan dengan kawan-kawan sekerja tak sihat. Masya Allah. Jadilah tubuh badan kita ini satu tempat, ya, macam gerobak tuan-puan, menyimpan segala-gala baik beban, buruk, baik, semuanya tersimpan dalam diri kita. Itu yang berlaku kadang-kadang pada sebahagian kita. Sebab apa? Kita malas nak fikir awal-awal nak manage benda tu. Kalau kita fikir, kita akan tahu saya kekurangan ilmu tentang hal tersebut. Saya kena pergi belajar. Tapi sebab kita malas nak fikir, lalu je lah, ikut je lah. Ikut je lah, pasrah dan berserah. Dia kata. Bukan macam tu maksud dia. Ya, bukan pasrah tu makna tak berfikir, tak. Kena cari ilmu. Baik, sekarang
kita nak pergi kepada, so macam mana nak hadapi keadaan rumah tangga, keluarga, kerjaya dengan 1001 macam yang telah kita sebutkan tadi. Maka Ustazah simpulkan tuan-puan, nombor satu, Ustazah letak kat sini apa dia? Semua orang kena keluarkan senjata masing-masing. Tak boleh dah ni kena keluar senjata dah ni. Keadaan dah semakin kronik dah ni. Masalah sana, masalah sini, cabaran itu, cabaran sini. So sekarang mak nak pakai senjata. Bang, mulai hari ni saya nak pakai senjata bang, awas. Subhanallah. Apa senjata tu? Kita petik daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah silah, senjata orang beriman, pedang orang beriman. Atau tuan-puan lebih percaya dengan senjata pisau, tombak, pistol, senapang? Atau sebagai seorang mukmin kita tidak ada ragu terhadap betapa tajamnya senjata doa, betapa gagahnya senjata doa. Sebab konsep yang Ustazah cuba nak fahamkan sahabat-sahabat adalah bukan bermakna bila Allah berikan tanggungjawab itu, tanggungjawab ini, tugas itu, tugas ini, bukan bermakna Allah bagi kita buat, ikut pandai kamulah nak buat macam mana. Tidak sama sekali. Kita adalah hamba yang fakir, yang tak ada apa-apa, yang tak mungkin boleh melaksanakan tanggungjawab tersebut. Tak mungkin boleh tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya di situ. Katalah ada 1000 tanggungjawab, tapi ditolong oleh Allah dengan ada 3 tanggungjawab. Dibiarkan oleh Allah. Siapa yang akan berjaya? Yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. So di mana kunci hidup kita semua? Pertolongan Allah, bantuan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Itu mendominasi hati dan fikiran kita. Maka dia akan cuci bersih kebimbangan yang melampau, kesedihan yang melampau, ketakutan yang melampau, yang menjadikan kita penat dan lelah. Aku dah buat macam-macam dah pada suami aku. Aku dah buat macam-macam dah pada anak aku. Terlalu banyak dah pengorbanan aku pada keluarga ni. Tapi apa yang akan dapat nanti? Diorang ni balas tak nanti? Diorang ni macam mana nanti kalau anak dah kahwin, dia lebihkan bini dia? Semua tu tuan-puan, tak patut fikir dan bimbang. Tak patut. Ustazah pun menantu duduk dengan Ustazah. Ustazah ada 3 menantu, 2 cucu. Semua duduk serumah. Rumah Ustazah ada kadang-kadang 11, kadang 13 orang. Alhamdulillah. Tak rasa apa-apa pun ada menantu dalam rumah. Rasa bebas, hati Ustazah bebas, fikiran bebas. Sebab apa? Tak pernah fikir anak nanti macam mana, lebihkan isteri daripada kita. InsyaAllah tuan-puan, mudah-mudahan Allah jaga. Jangan rosakkan fikiran Ustazah. Jangan fikiran rosak. Tak pernah fikir. Sebab apa? Cukup pakai senjata kita je bersilat. Senjata apa? Doa. Doa. Dan banyak benda kita belajar daripada kehidupan kita tuan-puan. Apa dia? Ustazah, ibu. Tengok IG anak-anak. Bila anak kita kahwin, gambar kita dah mula tak ada. Betul tak? Betul tak? Gambar siapa kat IG dia? Bini dia lah. Isteri dia kan, anak menantu kita. Gambar anak dia. Cuba tengok sekarang IG anak-anak. Puas cari. Jumpalah dekat gambar raya tahun lepas. Sebaik ada lagi gambar raya. Adalah gambar puan-puan. Sebahagian gambar tu adalah gambar keluarga kecil mereka.
isteri mereka, anak mereka. Bila orang letak gambar-gambar ni, sebenarnya fokus dia kat situ. Kesukaan dia kat situ. Ustazah belajar tuan-puan, jadi ibu. Apa dia? Itu reality. Itu hakikat. Takkan nak call anak. Mana gambar Umi? Letak gambar Umi sekarang. Gambar Umi dah tak ada. Takkan nak call. Terima je lah. Memang macam tu. Sebab apa? Kita pun buat yang sama pada mak ayah kita. Betul tak? Tengok sekarang IG tuan-puan. Gambar mak, cuba tengok, scroll. Jauh tau nak jumpa gambar mak, kita share. Tentang tak ada langsung. Ya? Yang ada gambar keluarga sekarang kita ada. Keluarga kecil kita tu. Jadi apa benda? Reality. Jadi subhanallah tuan-puan, jangan dibebankan fikiran kita. Cukup kita berdoa apa dia? Ya Allah, kurniakan aku anak-anak yang soleh dan solehah. Dia tahu bagaimana untuk berbakti pada mak ayah dia. Dan Ustaz pernah cakap dengan anak lelaki Ustazah. Ustaz kata mungkin dia nampak Ustazah ni ibu yang independen. Ya, yang macam, yelah, boleh buat semua sendiri. Tapi Ustazah kena bercakap dengan anak. Apa dia? Walaupun nampak Umi, Abi boleh buat semua sendiri, insya-Allah urusan sendiri. Tapi seorang anak yang saleh, seorang anak yang salehah, dia memikirkan bentuk apa aku boleh bantu ibu dan ayah yang sebegini. Ini saya pernah cakap dengan anak. Sebab apa? Sebab Umi nak adanya Umi dan Abi jadi jalan anak-anak Umi masuk syurga. Itu yang Umi faham daripada agama. So apa dia? Fikirkanlah. Berfikir balik, berfikir. Identify. Mak aku ni, ayah aku ni orang berkejaya. Semua benda dia buat sendiri. Pembantu dia ramai. Habis tu aku ni, macam mana aku nak bakti pada dia? Apa keperluan dia? Fikirlah. So kadang-kadang tuan-puan, dengan dia bertanya, tengok, okey, Umi nak pergi airport tu. Ni sebagai contoh Umi nak pergi airport tu. Dah nampak dalam jadual dah, Umi nak pergi Sabah ni. Tanya terus, Umi nak pergi Sabah kau berapa? Abang hantarkan ya. Subhanallah, cukup yang tu je tuan-puan. Masya Allah, sejuknya hati mak. Kita pun tahu nak fikir, menyusahkan dia kita tak nak, tak apalah. Terima kasih nak hantar Umi, tapi tak apa, insya-Allah Umi dah ada orang nak tolong hantarkan. Kita punya kesediaan, kesiapan kita untuk apa? Berbakti itu pun subhanallah, subhanallah. Ibarat apa dia? Betul mak ayah kamu taklah tua sangat lagi. Mak ayah kamu dah kerja apa semua. Tapi sifat kita sebagai anak apa dia? Labbaik. Labbaik ni maksud dia siap untuk khidmat. Kena ada. Boleh jadi nampak mak ayah balik kerja. Ni contoh tadi lah kan ya. Nak kata pasal tak payah bimbang-bimbang susah-susah fikir-fikir lah. Tapi saya cerita pasal anak sikit, anak-anak kan. Kadang-kadang kita nampak mak ayah kita, ya, dia mungkin ada duit, ya, dia mungkin ada sedikit harta dan sebagainya. Dia tak ada nak minta semua tu ke anak-anak dia. Tetapi mungkin dia nak kasih sayang. Betul tak? Mungkin dia nak kefahaman anak-anak tadi. Apa ni, mama letih ya. Ni hadiah daripada saya. Contohnya lah, ikutlah macam mana ayat dia pun. Dapat apa dia? Ni, panggil apa ya? Kalau kupon pergi spa. Urut. Subhanallah. Ya? Tapi tak payahlah bimbang fikir. Ni macam muka bimbang. Dan ni kan fikir, anak aku tak buat macam tu. Bukan macam tu, masuk ustazah. Masuk ustazah. Pakailah senjata kita tu sebaik-baiknya tuan-puan. Sungguh saya cakap. Ustaz dah penat berfikir. Penat tau berfikir tau. Sampai dapat penyakit. Umur 38, Ustaz mula dapat penyakit tu. 38 sampai 41 macam tu lah lebih kurang. Ustazah kena, maknanya memang tak dapat tidur malam. Tak dapat tidur malam. Namanya apa? Insomnia Tak dapat tidur malam. So, Ustazah memang pergi jumpa dengan pakar endokrin, tengok apa semua. So, Ustazah memang ada masalah hormon ketika itu. Jadi, tak boleh tidur malam. Ustazah masa tu tengah buat PhD. Tajuk Ustazah adalah
pengurusan tekanan. Eloklah tu. Jadi ustazah memang baca tu memang untuk diri sendiri. Jadi ustazah jumpa dalam banyak-banyak jurnal yang ustazah kaji baca tu, tuan-puan, ustazah berjumpa tentang macam mana otak kita ni kena manage elok-elok, termasuk kena switch on dan switch off. Jadi apa yang berlaku, kenapa saya tak boleh tidur malam, kenapa masalah hormon tu saling berkait lah? Sebab ustazah terlalu banyak berfikir. So tak boleh nak switch off ustazah punya otak. Dia macam kita punya laptop lah, tak boleh switch off. Ya, maknanya dia terus jalan, hang nanti, jengkreng macam tu. Sebab apa? Sebab tak berhenti. Dan memang betul, tak tahu nak hentikan macam mana. Keep on berfikir, fikir itu, takut itu, bimbang itu, begitu, begini. Langsung tak tidur, jam dah pukul 2 pagi. Badan dah penat. Kat mana ustazah bertemu tuan-puan? Memang ustazah pernah pergi psikiatris pada ketika itu. Dia refer kepada psikiatris. Bukan gila tuan-puan. Tapi nak ambil ubat lah. Tak tidur. Nanti kan jadi masalah interpersonal. Masalah komunikasi. So ustazah dapat ubat. Doktor bagi ubat. Ustazah ingat lagi ustazah jumpa satu orang doktor pakar psikiatris lah dekat satu hospital swasta. Ustazah cari. Diorang refer pada seseorang, ustazah tak nak sebab dia orang Islam, Melayu, perempuan. Ustazah tak nak. Ustazah tak nak. Ustazah nak cari sendiri. Ustazah cari non-Muslim lelaki. Ada sebab kenapa Ustazah cari macam tu ya. Ustazah kata tak nak. Ustazah nak non-Muslim lelaki. So Ustazah pergi jumpa seorang doktor dan Ustazah nak yang tua, yang berpengalaman lah, experience dia besar. So saya jumpalah seorang doktor tu. Saya pergi dengan Hajah Wani, sahabat ustazah. Yelah, sebenarnya ustazah bukan nak cerita apa-apa, ustazah cuma nak ambil MC je. Ya. Tapi doktor tu berminat lah, macam dia nak tahulah apa, kenapa kan, takkan nak keluar MC senang-senang. Dia MC psikiatris ni panjang tau tuan-puan. Ya, dia boleh bagi banyak lama juga. So, saya pun ceritalah masalah ustazah. Ustazah ingat lagi doktor tu, mula-mula dia rajin tulis tau apa ustazah cakap tau. Lama-lama dia dah tak tertulis. Lala doktor tu tersandar. Jadi ustazah dah risau pula, kan siapa pula yang kena counselling ni kan. Ustazah macam, okey doktor, tak apa, fine. Sebab dia pening juga nak cakap kan. Dia macam heran kenapa kita tak buat decision lebih awal. Adalah something macam tu lah. So dia macam mempertikaikan ustazah punya keputusan. So dia akan pening lah. So saya kata tak apa doktor, tak apa. Bagi saya MC je 2 minggu. So dia kata okey lah, ambil MC. Dia bagi MC. Dan dia bagi ubat. Dia kata makan ubat ni supaya kamu dapat tidur. Saya cuba makan ubat tu 2-3 hari. So saya rasa tubuh badan ustazah bereaksi tak bagus dengan ubat-ubat tu. Sangat terasa tuan-puan tak bagus. Rasa sengal, penat, letih. Adalah, susah nak cakap macam mana rasa dia. Dan ustazah biiznillah sembuh tuan-puan. Mungkin dengan banyak faktor, tapi tidak boleh menafikan faktor besarnya adalah senjata ini. Ustazah mula membaca doa. Gugusan doa berkait dengan tawakal. Gugusan, maknanya banyak. Banyak doa berkait dengan tawakal. Contoh, tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut walhamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Itu memang kena dibanyakkan dos dia. Orang lain mungkin boleh baca 3 kali sehari, ustazah kena baca tu menggantikan zikir-zikir yang lain. Kena fokus kepada tawakal. Nak tidur malam, doa tidur tuan-puan, subhanallah. Ya, doa tidur yang bermaksud, aku serahkan seluruh kehidupanku kepadamu. Aku berikan, persembahkan semua urusan hidupku kepadamu ya Allah. Ya, sekiranya engkau pulangkan
roh aku kepadaku kembali, maka berilah petunjuk dan hidayah untuk aku hidup dalam hidayahmu. Sekiranya engkau pegang roh tersebut, tidur, keluar roh, tak masuk balik, maka rahmati dan ampunilah aku. So maknanya aku pergilah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita menyerahkan hidup, urusan dan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat situ tuan-puan, otak ustazah shut down. Switch off. Tak fikir apa-apa dah. Bismillah, tidur. Esok pagi aku boleh bangun, meneruskan segala urusan dengan pertolongan Allah, atau aku mungkin meninggal dunia. Allah tak kembalikan balik roh aku. Dan aku yakin dengan rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai urusan. Tak ada apa dah. Kita bukan manusia gagah nak fikir semua perkara, tuan-puan. Tak mungkin. Terlalu banyak berfikir pada aspek yang bukan kita patut fikir. Itu jadi jam otak kita. So apa yang pertama, tuan-puan? Doa, doa. Ustazah, saya tak ada semangat nak pergi kerja. Kemarin ustazah dekat program dengan Hajah Nilofa kan. Tak semangat nak layan suami. Semua tak semangat. Saya tanya, semangatnya apa? Kadang orang yang selalu kata, saya tak semangat lah nak pergi kerja. Saya tak semangat lah nak layan suami. Saya tak semangat lah nak sembahyang tahajud. Saya tak semangat nak pergi kuliah ilmu. Sebelum bagi cadangan, tanya dulu. Baik puan, sekarang puan kenal pasti. Semangat puan di mana? Penting tu tanya. Sebab identify. Saya kalau shopping semangat. Dah jumpa. Saya kalau jumpa kawan, ngopi-ngopi dengan kawan, dia semangat lah. Saya dah jumpa lah. Dah jumpa dah. Kat mana semangat? Semangat bukan tak ada. Dia salah tempat. Dia ada. Dia kalau tak semangat langsung ni sakit. Memang terlantar nanti. Tapi ni semangat. Ui, dia kalau bershopping semangat. Bawa pergi umrah. Time shopping sehat. Tawaf je. Cari kereta apa, cari apa? Cari apa nama tu? Skuter. Bukan orang lain, ustazah pun sama. Ya? Tawaf cik skuter. Sa'i cik skuter. Boleh pula shopping tak pakai skuter. Kan? Jadi ada semangat tu sebenarnya. Cuma salah tempat. Tapi tak apalah. Ustaz nak bercakap pasal doa tadi. Ada doanya, tuan-puan. Sebab tu pagi-pagi bagi booster. Doa, 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 doa. Booster ni melibatkan masa. Waktu sahur. Sahur adalah booster. Siapa tak bangun waktu sahur, dia kehilangan booster. Mungkin 30% daripada semangat dia tak sama, hilang. Tak sama dengan orang yang bangun pada waktu sahur. Ingat tu, tuan-puan. Saya cakap kat diri sendiri. Kamu tidak bangun pada waktu sahur, kamu kehilangan booster 30%. Lebih kurang macam tu lah. Nak senang cakap. Mana nak cari 30%? Sebab tu bila bangun, tak semangat. Semua tak semangat. Banyak benda tak kena. Banding dengan orang yang bangun pada waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan orang-orang yang pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Booster. Tengok nanti semangat hidup mereka, ketahanan jiwa mereka, kekuatan iman mereka. Booster. Ya? Tapi kalau kita tak raikan waktu booster tu, sahur tu, kita kehilangan banyak benda. Jadi pada waktu booster ni, doa. Antara doa nak menambah semangat. Surah Al-Anbiya ayat 30. Ustazah belajar daripada Tuan Guru Harundin tentang cubalah selalu melazimi membaca surah Al-Anbiya ayat 30. Biar kita ni bertenaga sikit, bersemangat. Kalau datang kuliah atau bersemangat, duduk mana? Biasa orang semangat duduk mana? Tak semestinya. Orang depan yang jawab. Orang belakang tak jawab tau. Kalau dia bersemangat, dia bawa buku. Kalau dia bersemangat, dia dah plan nak menulis.
Kalau dia bersemangat, dia dah niat tak nak tidur. Ada ciri orang bersemangat. Ya? Jadi surah Al-Anbiya ayat 30 berbunyi begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Ayat ni dia terkumpul cerita langit, bumi, air dan seluruh kehidupan. Kan? Langit, bumi, tanah, masuklah tanah, udara, air, seluruh kehidupan. Hai, hidup. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ya, kalau takkanlah ahli ulama kita kata cuba banyak-banyak baca ayat ni. So bila kita baca tu tuan-puan sekalian, kita nak semangat tu, energi tu. Biar Allah berikan kepada kita. Langit, bumi, air, tanah, udara. Semuanya bergerak. Dengan penuh semangat kan. Betul tak? Cuba matahari tak semangat. Tak keluar matahari. Gelap muka bumi. Mana matahari? Tak semangat nak keluar. Tak pernah sekali pun matahari hilang semangat untuk terbit. Atau bulan. Tak pernah sekali pun hilang semangat untuk terbenam. Tak pernah. Masing-masing dengan tugas dan peranan masing-masing. Subhanallah, begitu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca ayat tadi. Di samping zikirnya tuan-puan sekalian, boleh tadah tangan, berdoa kepada Allah. Dan kita sebut dulu Asma'ullahil Husna. Antara lain adalah Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai Allah yang maha gagah perkasa, wahai Allah yang maha teguh, wahai Allah yang maha kuat, kau kuatkanlah semangat aku ya Allah. Keteguhkanlah keazaman aku ya Allah. Begitu cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahul mu'min. Subhanallah tuan-puan, saya bagi contoh ya. Ada seorang anak ustazah tu yang dikatakan itu anak yang paling mirip ustazah. Kita tengok pun ya perangai dia. Ya, perangai dia pun sama. Macam harimau diam. Okey, tapi jangan kacau. Ya, ada seorang anak lelaki macam ustazah. Rupa dia pun, dia lelaki tapi rupa dia macam ustazah. Sampai saya kata dengan dia, Dik, besar sikit jambang tau. Pakai janggut, pakai jambang. Kalau tak nampak macam, nanti nampak flawless perempuan. Tapi dia anak lelaki. Tapi muka dia mirip mak dia. Saya kata dah, adik nanti simpan janggut. Janggut. Ya? Tapi ni sekarang kecil lagi lah, baru form 2. Dia baca Quran, dia boleh tiru macam ustazah sikit-sikit. Dia boleh, insya-Allah. Tetapi dia ada 2 masalah yang ustazah identify, kenal pasti. Apa dia? Pertama, nafas dia pendek. Jadi susah tu. Dia sedang menghafaz Quran, ya. Tapi nafas dia pendek. Ustaz kesian. Bila dia jadi imam, mencungap-cungap. Tuan-puan jangan buat main ya. Kalau jadi imam, nafas pendek jadi imam tarawih, boleh pengsan. Tak percaya cuba. Kat rumah masing-masing yang perempuan-perempuan ni. Cuba. Mak hari ni jadi imam tarawih ni. Boleh huyung hayang tau. Bangun daripada sujud tu nak naik balik. Nak start balik baca. Sebab apa? Pernafasan tak bagus. Mana imam tua? Imam tua tapi muda kat sekolah kat sini ya. Pernafasan tu penting. Terutama imam tarawih. Kalau tak, tumbang. Circulation udara tak bagus. Dia kata kesian anak ustazah ni, ya Allah. Yang kedua, suara dia serak. Kenapa? Ustaz tak pasti sangat. Tapi mungkin GERD.
Sebab GERD boleh menyebabkan suara kita serak. Perut tak bagus, angin, tak jaga makan, gastrik. Ustazah cuba identify tuan-puan sebab apa? Ini anak yang mirip saya. Tapi dia tak boleh nak baca macam-macam maknanya saya nak cuba lebih baik lah. So dua masalah ni. Tuan-puan, asalkan Ustaz jumpa dia je, Ustaz suruh dia baca Fatihah. Asal jumpa dia je, Ustaz bagi petua. Ustaz jumpa dia je, Ustaz bagi macam-macam resepi. Belikan dia ubat untuk dia punya GERD. Belikan dia ubat untuk kerongkong. Sebab apa? Dia hafaz Quran. Dia boleh jadi imam. Hafaz Quran nak kena banyak baca Quran. Tapi subhanallah ya tuan-puan, lama masa tu. Daripada sekolah rendah, Zahra kenal pasti benda tu. Kata macam mana nak buat ni ya Allah. Tapi alhamdulillah tuan-puan, yakin sangat dengan apa? Kamu ada senjata. Apa dia? Doa. Subhanallah tuan-puan, ada seorang ustaz tu, Zabat tengok dekat dia punya video, dia tak keluar suara 6 bulan. Apa penyakit dia entah. Dia pergi berziarah, ada 2 orang asatizah, syekh. Lepas tu, syekh tu tengok dia, tahu masalah dia tak boleh bercakap. Entah kalau tak silap ustazah, syekh tu macam ada bertanya kat dia sesuatu, lepas tu syekh tu suruh dia cuba juga baca sesuatu, dan syekh tu suruh dia pergi meludah, macam tu lah. Dan keluarlah macam-macam, memang keluar. Saya tak perasan sangat boleh tengok ada video dia kat TikTok ke apa. So keluarlah macam-macam lah daripada mulut dia. Lepas tu syekh tu bagi dia qasidah memuji Nabi SAW, baca. Suara dia keluar sampai sekarang. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Idza aradallahu syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Orang suara sedap ke tak sedap ke, serak ke tak serak ke, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. So ustazah pun berdoa dengan hati yang tenang je doa. Wahai Allah, kalau dulu doanya mungkin sikit, sekarang banyak. Kalau doanya mungkin sekejap ingat, sekejap lupa, sekarang insya-Allah nak konsisten. Aku kena bantu anak ini dengan doa yang konsisten. Kalau boleh solat hajat khusus supaya apa ya Allah, angkat apa-apa masalah yang ada pada rongga suara dia, pada perut dia, pada apa, berikan kurniaan pada anak ini ya Allah, supaya suaranya lunak, supaya bacaannya bagus, supaya hatinya bersih, supaya lidahnya faqih. Doa. Dan itu mengikat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan andai kata nanti tuan-puan jadi macam tu, apakah Ustaz akan kata, tengoklah anak siapa pula. Tak. Allah pernah hadapkan kamu dengan kesusahan tu. Bukan kerana kamu, pasti bukan kerana kamu. Perkenan, kurniaan, ihsan, belas daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-puan. Berdoa. Cakaplah masalah apa yang tuan-puan lalui sekarang. Beban apa yang tuan-puan kita semua tanggung sekarang. Sekarang bersilat dengan senjata masing-masing. Gunakan semaksimal asah. Tak cukup asah waktu siang, asah waktu malam. Nak asahnya dengan apa? Keikhlasan. Asah dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah. Asah dengan air mata yang ikhlas, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Asah doa kita dengan keyakinan kita kepada Allah, sangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, senjata kita tumpul. Kita berdoa tapi hati kita sangka buruk. Kita berdoa tapi tak yakin Allah akan mustajabkan. Itu ibarat pakailah senjata, tumpul. Kenapa? Kamu tak asah senjata kamu. Berdoa dengan hati yang yakin dengan mustajabnya, dengan ijabah Allah Subhanahu wa taala. Itu senjata tuan-puan. Bismillah, buatlah pekerja pun yang halal, yang baik, yang bagus. Didiklah anak, layanlah suami, pergilah kerja, buatlah bisnes. Bismillah dengan nama Allah. Pakai senjata tadi. Sebab kita belum memaksimalkan penggunaan senjata tersebut. Percayalah cakap ustazah.
Kadang-kadang masalah banyak, doa pemalih. Lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus bangun ambil handphone. Tak ada pun berdoa. Kita yang tidak memaksimalkan senjata tersebut. Lagi satu, tuan-puan, jangan tinggal. Ni jangan tinggal sebab subhanallah, ulama-ulama sebut apa yang disebut oleh Rasulullah SAW ini, nanti saya akan sebutkan, itu memang kekuatannya akan jadi luar biasa. Bendanya senang tapi tak buat. Apa dia? Ceritanya Sayyidatuna Fatimah kan mengadu kepada Nabi SAW kerana bebanan, penat, letih. Ya Rasulullah, bagilah aku seorang khadam, pembantu. Mudah sangat bagi Nabi nak bagi khadam. Tapi Nabi nak bagi yang terbaik untuk anak perempuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi khadam, insya-Allah 10 Nabi boleh bagi. Tapi Nabi nak bagi yang terbaik. Tuan-puan ingat diberi khadam terbaik. Saya tengok pembantu-pembantu rumah kita. Ada yang lari, ada yang bertukar. Ada yang menambahkan dos ubat tinggi kita pun ada. Jadi belum tentu terbaik pun tuan-puan sekalian. Datangnya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha mengadu nakkan khadam. Tapi subhanallah, jawab Nabi SAW, ala ukhbiruki ma huwa khairul laki minhu. Kamu nak tak aku bagi tahu kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada khadam, daripada pembantu. Masya Allah, Masya Allah. Dan selalu saya perasan dalam antara uslub Nabi, pendekatan Nabi, bila Nabi nak bagi tahu sesuatu, Nabi akan tanya, mahu tak kamu aku bagi tahu? Itu sebenarnya penting tuan-puan sebab kadang-kadang macam-macam kita cakap, orang tak nak pun sebenarnya. Orang tak appreciate, tak hargai. Tapi bila kita tanya kan, itu betapa hebatnya komunikasi Nabi. Nabi menarik perhatian orang nak dengar dulu. Supaya yang apa yang kita cakap ni ada nilai, ada value. Itu kadang-kadang mak selalu mengungut dekat dapur, anak-anak tak tahu mak cakap apa. Sebab anak-anak tak bersedia pun nak dengar. Cuma radio tu tak tertutup. Pop-pet, 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 pop-pet. So perkataan kita jadi hilang value. Bila Nabi kata, mahukah kamu aku khabarkan kepada kamu? So kita akan jawab kan? Dalam hati ke ataupun jawab secara verbal tu apa dia? Nak. Orang yang nak tidak sama dengan orang yang tak nak. Itu sangat jauh beza dia tuan-puan. Orang tua-tua pun cakap, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Cuba suruh anak lelaki kita, remaja, pergi beli kat kedai bawang Holland. Dia tak nak pergi, kita suruh dia pergi. Dia tengah main game, kita suruh dia pergi. Kita ni bercakap ni, bawang dia macam ni rupa dia, bawang ni macam ni. Dia asyik kata, besar ke kecil, yang tu je, besar ke kecil. Ya, tapi dia ada beza. Dia tak nak pergi sebenarnya. InsyaAllah dia akan balik bawa bawang yang salah. Saya dah cakap Ustazah. Tak apa benda bawang, tak tahulah yang dia bawa. Sebab apa? Hati dia tak nak. Kalau hati dia nak, dia Google. Macam mana rupa bawang Holland? Dia Google. Sebab hati dia nak. Jadi Nabi tanya, ala ukhbiruki khairan minhu? Lebih baik daripada khadam? Jawabnya adalah, tusabbihinallaha inda manamika 33 wa tahmadinallaha 33 wa tukabbirinallaha 34. Masa dekat nak tidur malam. Jadi ada orang kata yang lepas solat tu cerita lain. Ini yang saya cakap ni untuk gantikan khadam.
Yang lepas solat tu lain tuan-puan. Yang tu kena baca. Itu tahmid, takbir, tahlil, tasbih lepas solat. Baca. Ini cerita nak kuat ni. Ya, booster. Wanita kuat, wanita hebat, Iron Lady lah konon. Macam-macam lah. Ya. Ini dia. Lebih baik daripada pembantu-pembantu. Bukan bermakna balik kan pecat semua pembantu kan. Jangan menangis meraung kan. Bukan salah ustazah ya. Tengok kekuatan jiwa, kekuatan semualah. Nabi kata nak tidur malam tasbih 33 kali subhanallah. Tahmid 33 kali tahmidin Allah. Kamu bersyukur kepada Allah 33 kali. Benda ni tuan-puan, Nabi sebut tasbihin Allah, tahmidin Allah. Kamu memuji Allah, kamu mensyukuri Allah. Bukan maksud dia hanya baca subhanallah, 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 subhanallah sambil berfikir, ekon ni nak 23 ke 24? Dan yang seumpamanya. Nabi kata kamu puji Allah, kamu bersyukur kepada Allah dan kamu besarkan Allah 34 kali. Takbir, Allahu Akbar 34. Yang tadi 33. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 34 jadi 100. Maksudnya adalah sesuatu yang datang daripada diri kita. Subhanallah, 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 subhanallah. Boleh jadi saat kita tasbih tu tuan-puan, kita terasa, ya Allah, teruknya aku ni, lemahnya aku ni. Ya, akan ada benda yang kita akan rasa tuan-puan bila kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat keindahan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah. Subhanallah, itu tenaga untuk kita. Tahmid. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Sambil kita tu terasa, ya Allah, syukur ya Allah, hari ni urusan aku selesai. Syukur atas anak-anak yang kau berikan. Syukur pada kediaman yang kau jaga. Syukur pada rezeki yang telah kau tentukan. Subhanallah. Itu yang bagi tenaga. Dan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil ke hati tu rasa, ya Allah, ampun aku, ya Allah, kalau aku ada membesarkan yang lain selain daripada engkau secara tidak sengaja. Secara tidak sengaja. Sebab kalau tanya, memang kita akan kata yang maha besar adalah Allah. Tapi tak sengaja tuan-puan. Kita mungkin membesarkan yang lain lebih daripada Allah pada tindakan, perbuatan dan perkataan kita. Yang ini, yang saya pernah baca rujuk tu, Ibnul Qayyim dan Ibn Taymiyah lah yang sebut. Kuat jadinya. Sangat kuat jadinya. Subhanallah. Boleh tak Ustaz nak survey? Siapa yang memang amal benda ni dah lebih daripada 5 tahun dekat tangan? Tanpa miss. Yang nak tidur malam tu. Okay, Alhamdulillah. Ada so. Masya Allah Pak Engku, tuan-puan, nak bagi tahunya macam ni, kita ni lah. Ustazah pun tak angkat tangan Ustazah pun tak, bukan golongan yang angkat tangan Ustazah. Nak bagi tahu, elok cakap kat kita apa dia? Padahal dengan muka kau. Patutlah kau ni lemah. Patutlah kau tak kuat. Patutlah kau ni cengeng. Patutlah kau ni, apa lagi nak cakap? Kenapa? Semudah itu benda yang Nabi sebut dan kirimkan kepada anak yang sangat Nabi sayang untuk kita contohi, kita tak letakkan value yang sebenar pada benda tu. Kita tak letak value. Kalau ustazah tuan-puan cakap, insya-Allah kalau buat ni, amal ni, takkan ni. Tengok datang juga menangis lagi. Datang juga ngadu penat lagi. Yang hari tu bagi buat tak? Tak. Ustazah marah. Ustazah rasa, biarlah dia ni. Betul tak? Tapi tidaklah Nabi SAW begitu. Sebab Nabi ni, Masya Allah tuan-puan sekalian ya, sifat yang ada pada baginda Nabi SAW ni terlalu rahmah. Terlalu apa? Kasihan belas, sayang kepada umat Nabi SAW. Tapi nak bagi tahu,
Kalau itu nilai yang kita letak pada apa? Pesanan Nabi SAW. Lebih baik daripada pembantu. Apa dia? Kamu pujilah Allah. Kamu syukurilah Allah. Kamu besarkanlah Allah. Makna di sebalik itu apa dia? Nak tidur malam, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Penutup hari kamu. Kamu takkan lemah. Tapi kalau kamu nak tidur malam, tak habis-habis urusan makhluk. Tengok gambar, terfikir. Ternampak-nampak muka Kak Leha. Dekat masjid pagi tadi main dia pakai baju merah. Nak terfikir malam tadi, malam nak tidur kan. Terfikir ni, ternampak-nampak ni. Saja je duduk kat situ kan. Saja je duduk ngadap aku. Penat, lemah, tak ada tenaga kita tuan-puan. Ditarik oleh semua vibe yang negatif tu. Siapa suruh ingat makhluk nak tidur? Cukup dah urusan kita dengan makhluk selesai dah. Anak kita tidur, cucu kita tidur, staff kita pun tidur dah lah, bos kita pun tidur juga. Apa yang kita nak fikir urusan makhluk lagi? Sekarang fikirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Puji Allah. Syukurilah Allah. Bangun esok pagi, Subhanallah, Allah Al-Qawi, Allah Al-Matin, Allah Al-Qahar, Allah Al-Jabbar, Allah yang Maha Sempurna, mengurniakan kepada kita tenaga yang baru, hidup yang baru, semangat yang baru. Subhanallah. Boleh tambah lagi kerja, tambah lagi AJK tu, AJK ni, AJK macam-macam, tambah lagi, insyaAllah boleh. Sebab apa? Subhanallah, dia jaga. Jadi tuan-puan, subhanallah, Ustazah ni cakap diri sendirilah, ya. Itulah benda Nabi suruh buat, tak nak buat. Patutlah jadi macam ni. Macam tu lah kita cakap kat diri kita. Okey, Ustazah masuk poin yang kedua, mungkin yang terakhir. Sebabnya Ustazah punya sibuk tuan-puan sampai lupa pakai jam. 11.55 kan. Yang kedua ni penting. Namanya adalah al-fahmu, kefahaman. Dalam ni semua ada. Al-fahmu ni ilmu masuk kat sini. Kemahiran masuk kat sini. Apa lagi? Pengalaman masuk kat sini. Kata besarnya adalah al-fahmu, kefahaman. Al-fahmu, faham. Kita yang jadi susah hati, yang jadi penat sebab tak faham. Betul tak? Kenapa aku mesti buat semua ni? Siapa tak faham, dia lelah dengan persoalan yang dia tanggung. Kenapa ni, kenapalah? Kenapa tak selesaikan masalah kenapa tu sebelum buat? Betul tak tuan-puan? Kenapa nak didik anak? Selesaikan terus. Kalau tak, aduhlah ustazah, hari-hari nak kojut anak ni, solatnya, itulah, inilah. Orang kata apa? Merungut je. Sebab dia tak faham. Tahu tak anak ni apa dia? Anak ni kalau kita nak faham antara lain 3A. A pertama apa dia? Anugerah. Kalau kita tahu dia anugerah, kita malu nak terlalu banyak bercerita buruk tentang anak kita. Malu. Anugerah ni. Ada orang lain tuan-puan nak cari anak, nak dapatkan anak, buat IVF 7-8 kali, orang kata apa? Buat hancur perut dah. Dah tak larat. Ya? Ada sahabat ustazah, berapa kali dia keguguran 7 kali. Dapat anak seorang, kan? Dapat anak seorang. 7 kali tu keguguran dalam tempoh masa yang lama, 10 tahun. Masya Allah. Kita macam ustazah ya tuan-puan, orang kata ibarat tak sempat berdoa nak minta anak, Allah bagi dah. Bunting pelamin, tak sempat doa lah maknanya tu kan. Dah ada. Belum sempat bersyukur dengan anak pertama. Anak kedua, 4 tahun tak pernah datang haid. Sebab apa? Anak rapat-rapat. Kalau ustazah tidak melihat tu sebagai anugerah, maknanya sangat menyedihkanlah ustazah sebagai seorang hamba Allah. Sebab apa? Kalau ustazah masih merungut pasal anak-anak, something wrong lah pada ustazah. Sebab apa? Allah tidak bebankan kamu untuk berdoa pun, untuk minta anak. Yang berlakunya apa? Bila asyik cek hamil,
Datang pula rasa macam, macam mana nak cakap dengan bos ni, dah malu dah nak minta cuti apa? Cuti bersalin ni. Orang dah marah gantikan kelas ustazah dah. Jadi ada pula rasa-rasa macam tidak menerima. Sekarang ustazah banyak beristighfar. Astaghfirullahalazim. Anak-anak yang kita rasa macam keberatan tu, tengok. Dia jaga kamu masa kamu sakit. Dia yang menghiburkan hati kamu sekarang. Tapi tengok adab kamu masa Allah bagi. Sebab terlampau senang Allah bagi jadi macam ni lah. Pula dah. Anak tu anugerah tuan-puan. Bila kita faham, kita akan merungut banyak pasal anak. Yang kedua, anak tu amanah. Amanah. Ada sesuatu yang Allah nak minta daripada kita. So kita akan belajar. Bila kita faham, kita akan belajar. Allah nak apa ya? Aku nak buat apa? Apakah pemberian terbaik kepada anak? Jawabnya adalah akhlak yang mulia, adab. Bukan duit. Bukan harta. Ibu bapa yang boleh ajar anaknya adab yang mulia, itu ibu bapa terbaik. Sekarang kita nenek-nenek kan, kita ajar cucu kita adab. Bukan asyik belanja cucu je, nenek kaya. Kejap beli baju, kejap beli ni, contohnya lah. Adabkan cucu kita. Ambil dengan tangan kanan, dek, tangan kanan. Itu adab. Laju je anak cucu nak makan kan. Mana bismillahnya? Bismillahnya mana? Adab. Kalau kita tak belajar, kita takkan faham. So dalam al-fahmu ni, situlah masuk poin belajar. Disuruh bekerja tuan-puan. Disuruh masak. Tak pandai. Stres tak? Stres. Tapi orang yang pandai masak, dia stres tak kat dapur? Tak, itu healing dia kat dapur. Kan terbalik jauh tu. Ustazah disuruh buat kek kat dapur, confirm dah stres. Akan main tepung. Terus batal kuliah masjid. Apa ni? Masjid. Sebab apa? Tension tu. Sebab saya tak pandai langsung buat kek. Tapi orang yang pandai buat kek, dia tengah stres, dia pergi buat kek. Kenapa? Itu healing dia. Tapi cuba suruh orang yang buat kek tu gantikan ustazah sekarang. Saya tak dapat datang hari ni. Saya gantikan kawan saya. Dia ni pakar buat kek. Ustazah rasa rebah dia tuan-tuan. Sebab itu bukan apa? Kemahiran dia. Faham tak macam mana? Bila kita dah meletakkan minat di situ, tugas di situ, tanggungjawab di situ, kita akan cari ilmu untuk benda-benda tu. Itu al-fahmu, faham. Orang yang selalu banyak benda dia tak faham, tak memahami, dia memang duduk dalam tekanan. Kenapa sekarang kita dah tua-tua ni macam okey dah dengan suami, dengan anak. Dulu-dulu gaduh-gaduh contohnya kan. Sekarang tak dah. Kenapa? Dah faham sangat dah. Dah faham sangat dah. Dia tu kalau dia marah, jangan dijawab. Dengar. Angguk je. Nak jawab bila? Lagi 2 hari. Itu turn kita pula. Tu Zah belajar tuan-puan. Zah belajar sangat benda tu. Apa dia? Kalau orang tengah muhasabah kita, kita rasa nak jawab kan? Katalah kat suami ke apa. Tapi Zah belajar tak perlu. Semasa orang bersemangat nak bercakap, kita patut semangat mendengar. Dia tengah semangat tu. Ingat senang nak cakap dengan kita. Abang ada benda nak cakap. Dia dah fikir seminggu. Yang dia nak cakap dengan kita tu. Jadi bagi dia bercakap. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa semua bang? 43. Okey, jalan. Cakap. Masa tu berzikirlah kita ni. Jangan aku jawab. Jangan aku jawab. Jangan aku jawab. Sebab kita pun bahaya kan? Start jawab, tak berhenti. Kalau abang 43, saya 116. Kalau start jawab macam tu, habislah, berperang lah. Ya? Dengar. Mungkin daripada 43 yang dia nak cakap, 35 kita tak setuju. Kita ada jawapan. Tapi belajar untuk macam tenang dulu. Sebab boleh jadi bila kita tidur malam, 35 jadi 30. Makan tengah hari, 30 jadi 25. Pergi mandi, 25 jadi 20. Percaya tak tuan-puan? Kita masa orang tengah cakap pasal kita, muhasabah tu, kita sakit hati.
Kita geram. Jadi kita punya semangat membidas tu tinggi. Dengan berjalannya masa, bergeraknya tenaga, dapat rehat yang cukup, dia semakin kurang. Kita mula terfikir, betul juga dia cakap tu kan. Tapi dia lambat datang betul juga tu, dia ambil masa. Jadi kena tunggu. Jadi mungkin kalau dah 2 hari, dia jadi macam tinggal 2 je. Tinggal 3 je. Itu masa kita lah. Abang, saya pun ada benda nak cakap dengan abang. Boleh, sebab dia kena seri lah. Hari tu kita dah dengar dia. So kita pun cakap, okey bang, yang abang tegur tu, saya ambil semua. Cuma saya kena jelaskan sikit. Macam tu. Bila faham, okey. Ada banyak tuan-puan, kita belajar daripada kehidupan. Ada banyak benda kita salah sangka. Bila kita dengar penjelasan, kita okey. Ya? Akhirnya kita okey. Contoh, suami cemburu tuan-puan Kita geram, dia cemburu. Tapi bila kita dengar penjelasan dia, wah, betul lah cakap dia. Ustaz pernah ini Ustaz hadapi awal-awal dulu. Masa muda-muda, bukan jadi nenek. Ya, masa muda-muda tuan-puan, umur 30-an. Ustazah susah juga. Sebab apa? Sebab tu Ustaz tak pergi sangat. Kalau forum malam, yang ramai lelaki-lelaki kat depan, orang perempuannya atas hujung tu. Ustaz akan tengok. Google, check masjid tu macam mana posisi kedudukan muslimah dia. Sebab apa? Suami Ustaz cemburu. Kat mana posisi kedudukan muslimah? Dia cemburu tuan-puan. Sebab apa? Mula Ustaz rasa, penatlah suami cemburu ni. Tak. Patut bersyukur. Sebab apa? Okey, bila Ustaz cakap, bila dijelaskan, dia kata apa? Dia jelaskanlah hadisnya lah, cerita sahabat lah, apalah ya. Dahsyat bila Ustaz dengar, tapi Ustaz tak ingat nak cerita apa benda, lupa. Tapi bila Ustaz dengar pasal hadis tu, pasal sahabat tu, maknanya seorang laki-laki, seorang suami ni mesti cemburu. Mesti cemburu. Mesti tuan-puan. Ya Allah. Dia umpama macam ni lah. Nanti Ustaz cek semula lah. Umpama macam sahabat tu cakap, macam nak lebih rela, maknanya tusuk lebih rela tertusuk macam pisau ke apa, daripada membiarkan isteri itu membuat sesuatu yang mendatangkan cemburu seorang suami. Macam itulah Aukamakal sebab Ustaz tak plan pun nak cakap yang tu kan ya. So bila kita dengar tu tuan-puan, menangis Ustazah tu, Sebab apa ya Allah? Allah menjaga aku melalui cemburu suamiku. Sebelum tu kita rasa penat cemburu. Tak, Allah jaga kamu melalui apa? Cemburu suami kamu. Baru kamu tahu nak bawa diri kamu macam mana. Kalau tak, kamu meredah aja. Allah datangkan apa? Penjagaan dia, suami kamu cemburu. So lepas tu tuan-puan, Masya Allah, bila kita dah faham, daripada kita rasa nak marah, kita jadi menghargai. Baik. Yang terakhir dan tak sempat pun nak hurai apa-apa sebab masa kita dah habis. Yang terakhir adalah akhlak dan adab. Kenapa kita susah? Kenapa kita stres? Kenapa susah kat rumah, susah kat tempat kerja lah, macam-macam hal? Kerana kita sudah kurang menjaga adab dan akhlak. Percayalah cakap Ustazah. Tuan-puan, hantarlah ke pulau mana pun, jabatan mana pun, organisasi mana pun, jemaah karyah masjid mana pun. Datangnya kita dengan adab dan akhlak, sifir formulanya adalah kita tak datang bawa masalah pada orang. Dan orang pun tak banyak buat masalah pada kita. Kamu tidak akan dapat menaut ataupun memikat hati orang dengan harta yang kamu ada. Tapi kamu boleh pikat, pukau orang dengan akhlak dan adab yang kamu ada. Itu kena pegang tuan-puan. Tuan-puan jadi isteri berakhlak dan beradab dengan suami, hubungan lebih baik. Jadi sahabat yang beradab, berakhlak dengan kawan-kawan, lebih baik. Kat tempat kerja, jaga budaya adab dan akhlak. Tidak ada ikhtilaf, percampuran lelaki perempuan, lebih baik. Tak adalah timbul isu suami orang pikat bini orang. Tak ada adab, tak ada akhlak. Memang tak ada adab. Ada ke kamu suami orang, ni isteri orang? Dengan akhlak kita patut rasa malu nak buat semua tu. Tak ada adab, tak ada akhlak. Cuba tuan-puan rasa, seorang suami orang
kinyit mata dekat isteri orang. Ada adab? Subhanallah. Tak ada adab. Apa tu kenyit-kenyit mata ni kan ya? Nak kenyit mata dengan isteri kamu lah. Adab. Tengok surah An-Nur. Bercerita tentang adab. Mana nak letak pandangan mata. Macam mana nak bawa diri bila keluar. Labuh mana nak jaga aurat kita dan sebagainya. Adab. Akhlak. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat sekalian ya. Oleh kerana tajuk ni memang tajuk yang terlalu besar. Saya kata tadi, kalau kursus 3 hari ataupun pagi sampai petang, kan yang biasa kita punya HR buat kan? Tapi kita nak cakap dalam masa sejam 2, Ustazah harap apa yang Ustazah bentangkan ini sedikit sebanyak bagi pencerahan kepada kita semua. Kita semua jangan downgrade diri kita. Ya, kita semua berhak untuk hidup bahagia, hidup tenang, tapi kita kena bijaksana. Ya, kita kena menjadi pengurus yang baik kepada situasi yang kita alami. Identify, describe, evaluate, action dan learn. Kat situ nanti kita akan melihat besar sangat perubahan dalam hidup kita. Ya, jadi itulah yang boleh saya sampaikan pada hari ini. Alhamdulillah, Ustaz pun tak batuk sangat. Ya, syukur pada Allah. Terima kasih pada Pak Engku dan seluruh tangkuasa masjid. Terima kasih pada tuan-puan yang budiman. Sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan pada pengerusi majlis.